Bahul Munir. Muka surat berapa? 32 ke? Betul 32? Ha? Nak baca wujud. Mula-mula nak kena tahu fakta ni nak kena tulis. Ni saya tulis kat slide ni. Hukum mengenal Allah itu sebesar fardu ain. Okey. Tiada sah amal seseorang jika tiada ia mengenal Allah. 2. Jadi buat nombor tak apa. Buat nombor. Ini bukan salin. Ini kena ambil perhatian. Pasal kat salin tak ada benda yang dapat. Kalau kat salin simpan nota tak ada benda. Tapi apa yang kena buat ni kena ambil perhatian. Sebab ni lah yang banyak leaking pada seseorang. Ini yang banyak orang tak buat. Orang yang semayang tahajud, semayang duha, ini pun ramai orang tak buat. Walaupun dia semayang duha, semayang tahajud, dia tak buat. Apa? Dia tak kenal Tuhan dia. Ni kata Imam Al-Ghazali. Dia kata tidak sah. Tak sah semayang, tak sah puasa, tak sah apa, tak sah. Lagi dia tak kenal akan Allah. Jadi 3. Allah dikenal bukan pada zatnya tetapi melalui sifatnya. Ni. Barulah kita buat sini. Kenal Allah itulah dipanggil ia dengan ma'rifatullah. Ini adalah dia punya introduction. Introduksi. Apa Wan? Kalau panggil bahasa Melayu, introduction. Introduction ni. Ni intro ni. Pengenalan. Pengenalan. Ma'rifatullah itu yakin dengan waqi', reality. Tahu bahasa Inggeris sekali. Sebenar, tepat, betul, disertakan dalil. Okey, lepas tu kita buat ni Wan, kita buat satu lagi. Ni bagi apa ni tak kalau macam ni? Hukum. Apa bagi ni? Di tepi ni. Syarat sah ma'rifatullah. Bagi apa di tepi ni? Nota tepi apa?
Ni apa? Akibat. Akibat tiada mengenal. Nombor 3 ni apa? Cara kenal. Ni. Ini sini lah kot, tak muat. Panggilan untuk kenal. Tu nama dia Ma'rifatullah. Allah. Tu nama dia Ma'rifatullah. Dia tak kenal Allah, dia pergi umrah tiap tahun ke, dia semayang ke, dia puasa ke, dia sedekah ke, dia apa ke, tak sah. Kenapa tak sah? Apa jawapan dia? Kenapa tak sah? Sebab syarat apa-apa amal, puasa, syarat sah puasa, syarat sah mandi wajib, syarat sah wuduk, syarat sah haji, syarat sah umrah. Pertama ialah Islam. Dan Islam ini, dia tidak sah tanpa iman. Iman itulah dikatakan kenal. Iman itulah dikatakan kenal. Beriman pada Allah ni maknanya kenal pada Allah. Jadi, akibat daripada tidak kenal Allah ni tanpa disedari oleh kebanyakan orang. Kadang-kadang kita tanya orang kenal dengan anak kita kata budak tu semayang tak? Selalu je asal saya begitu. Sebab apa? Semayang ni dilihat dengan zahir. Tapi kadang-kadang budak ni tak kenal Allah. Itu bahaya juga tu. Tak belajar agama lah. Tak belajar agama. Lepas tu dulu kalau kelas-kelas agama ni, kalau yang belum kahwin ni, ustaz jodoh-jodohkan dengan anak murid juga. Supaya apa? Mereka dah sama ada rasa dan nak belajar agama. Dan dia akan lahirkan anak-anak yang pada tekad mereka untuk jadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia begitulah. Dia begitu. Lepas tu, saya balik umrah ni, saya pergi Turki dulu 3 hari. Bapa kepada Muhammad Al-Fatih ni, bila dia nak kahwin, dia cari perempuan yang mesti setuju dengan dia, yang mereka berpakat nak melahirkan seorang panglima perang yang paling soleh, yang akan menawan Konstantinopel. Dia cakap begitu, pergi dia. Kalau perempuan ni setuju, baru dia kahwin perempuan ni. Kalau perempuan ni kata, apalah kau ni, kau punya mission tu. Mission apa? One mission? Mission. Apalah matlamat kau ni pelik nak terawat. Kalau begitu dia ceritakan. Jadi pada mereka mula kahwin dan mereka mula bersama, pada kasat dia, mereka nak dapat anak yang boleh menawan Konstantinopel. Dari itulah lahirnya seorang lelaki yang soleh itu yang nama dia Muhammad Al-Fatih. Pembuka. Fatih ni pembuka lah. Dan dia menawan Konstantinopel pada kaul yang masyhur kata 18 tahun. Pada usia 18 tahun. Dia seorang raja. Dia lantik jadi raja pada usia 19 tahun. Begitulah. Begitu. Jadi sama macam kita kahwin kita dengan isteri kita, kita nak anak kita jadi apa ni? Begitulah. Ni syarat sah. Ni syarat sah. Jadi ada satu level. Tahu. Dan dia ada next level. Kenal.
Ada orang tahu tapi tak kenal. Ada orang tahu Allah ada tapi tak kenal. Amalan dia tetap tak sah. Kenapa? Dia belum kenal. Walaupun dia kata Allah ada, dia tahu. Allah kuasa dia tahu tapi tak kenal. Kuasa Allah macam mana? Allah melihat dia tahu tapi dia tak tahu. Allah melihat macam mana? Dia tak tahu. Dia tak kenal lah, tak kenal. Ni ada perbezaan. Sebelum 20 ni nak kena faham ni dulu. Minta doa dengan Allah, biar Allah rasakan benda ni 5 ni dah hati kita. Allah rasakan kalau aku tak kenal, Allah tak terima amalan aku. Puasa aku tak sah, semayang aku tak sah dan dikira aku tidak semayang. Dapat perasaan gitu cukup lah. Baguslah tu. Tapi selalunya orang tak dapat perasaan ni. Sebab tu lah menyebabkan dia tak belajar sebab 20 ni. Dia tak belajar, dia tak kisah kenal tak kenal. Orang semayang aku semayang yang wajib semayang dia tak faham. Dia tak faham cara sah semayang tu Islam. Dia tak faham. Islam tu sah bila ada iman. Iman tu apa? Ni kenal Allah ni. Ramai orang tak dapat benda ni dalam hati mereka. Kebanyakan yang saya tengok lah. Dia tak erti. Tanya mukhalafatul awal, dia tak erti. Dan dia tak ada rasa bimbang. Pada dia, ramai orang tak tahu. Atau dia kata, aku dah tahu dah. Dia tanya tak pandai. Ni ada perbezaan. Ni contoh. Ni Ustaz bagi lah dulu. Ni contoh. Tahu Kaabah ada. Ni contoh ni. Kaabah. Tu Kaabah kan. Dia tahu Kaabah dia ada. Kotak hitam tu dia kata. Yang bangunan tu. Ya. Tapi dikatanya Kaabah itu di Madinah. Contoh. Tapi dikatanya Kaabah tu kat Madinah. Ini tanda apa ni? Ini tanda tahu. Tapi tiada kenal. Nampak tak contoh ni? Nampak contoh ni? Dia tahu. Dia tahu Allah ada. Dia tahu Allah ada. Kau percaya Tuhan tu ada? Tak tahu. Tapi dikatanya Allah itu ada tangan. Atau ada mata. Atau bertempat tinggal, bertempat duduk. Jadi apa ni? Ni tanda dia tahu Allah tu ada tapi dia tak kenal. Sama juga tu. Kan ni nak bezakan apa ni? Nak bezakan tahu dan kenal. Tahu lain, kenal lain. Orang tanya tahu tak? Ustaz mengajar KKR. Ya. Tahu tak ada staff sana nama Murtada? Tahu. Dia tahu Murtada. Tak tahu. Kenal tak dengan dia? Kenal. Dia kenal lah. Dia dah kahwin kan. Anak dia 2. Tak kenal tu. Bukan 2. Baru Murtada 6. 6. Baru kenal. Wan kenal Wan. Wan kenal. Puan Wan kan. Kenal.
Dia JKR apa pun? Wilayah. Saya kata dia ni JKR store tu, store. Dekat Keningau Sabah. Awak tak kenal, salah orang tu. Salah orang. Salah orang. Rumah dia kat mana? Rumah dia dekat tu, kat Kelang. Oh, salah orang, tak kenal tu. Salah tu. Tapi tahu orang tu memang tahu tapi tak kenal. Nampak? Nampak tak kenal. Kenal. Tahu, Allah melihat tahu. Melihat macam mana? Allah ada mata ke? Salah. Tak kenal Tuhan. Bila begitu tak sah. Tak sah apa? Tak sah lah segala amal dia. Kenapa? Dia tak kenal Tuhan. Itu yang penting sangat tu kenal Tuhan tu. Lepas tu kalau tak tahu kan sifat 20 ni, pergi belajar. Saya cakap banyak kali. Pergi belajar, pergi cari kelas, pergi gini. Tidak memadu dengan semayang. Kenapa? Semayang tu dah lama kena buang dalam longkang. Macam benda buangan tau. Malam saya pergi Nanding, saya jumpa kawan-kawan lah, kena banjir kan. Depan rumah mereka ni ada sampah-sampah yang mereka tahu nak buang. Begitulah keadaannya kalau kita tak kenal Allah. Kita ingat semayang kita Allah terima. Rupanya semayang kita ni selama ni tak ada nilai. Sia-sia. Kenapa? Kita tak pegang benda-benda asas. Apa dia? Ma'rifatullah. Itulah kenal Allah tu. Saya kata minta Allah letak dalam hati kita betapa bimbangnya keadaan kita sekarang ni tak kenal Allah. Kenapa? Islam tak sah. Bila Islam tak sah, amalan tak terima. Dan kalaulah dia mati dalam keadaan begini, dia ada chances yang besar untuk mati kafir. Tak bersedar. Dia kafir di sisi Allah. Lepas tu ulama di Patani kan, mereka kalau turun di Semenanjung, mereka ajar apa? Mereka ajar tauhid. Tengok mereka turun. Kat Perak, turun sekali mereka turun seminggu. Ada turun belah Terengganu, ada turun kalau tidak kat penduduk Kedah yang belajar di Patani, mereka turun. Ustaz Idaudin turun seminggu 4 hari turun di Kuala Lumpur. Round. Pagi, petang, siang, malam mengajar. Subuh lain, zuhur lain, asar, maghrib lain, isyak lain, buat daurah pagi-pagi. Punya penat dia kata, dia cakap. Dia bawa kereta, dia kata anak murid dia bawa. Itu juga budak bawa kereta tu. Bawa kereta MPV tu, bawa. Dia kata, tanya Ustaz, kenapa tak drive? Ngantuk ke? Bukan ngantuk lah, rasa semacam je. Dia cakap ngantuk lah. Dia penat, dia semacam lah. Dia kata dia pernah drive dulu, dia kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Lepas tu balik tu, malam tu dia ada orang jamu pulut. Dia makan pulut dia. Bila pagi tu lepas subuh dia ngajar, dia balik rumah kejap. Lepas tu dia keluar rumah, dia nampak pokok motan tu terbalik. Tahu orang Kedah kata motan. Pokok rambutan. Depan rumah tu ada pokok rambutan besar. Dia kata pokok motan tu macam cerita kartun. Akar kat atas. Dia nampak macam tu. Lepas tu dia pening lah, dia macam nak rebah. Tu dia masuk hospital 2 hari tu. Lepas tu siap tu dia tak berani sangat nak rush jauh kan. Nak kejar-kejar. Saya cakap ni belum nampak lagi lah pokok motan terbalik. Tapi kalau satu hari saya nampak pokok motan terbalik, saya tak pergilah tempat yang sini yang saya tak pergilah. Yang saya kena rush pagi kan. Tak pergilah, saya cuma mengajar tempat yang mudah-mudah lah nak pergi kan. Mudah yang tak memerlukan awal-awal nak lari-lari. Tapi itulah. Tu kita cakap kan. Sementara ada orang ajar ni, belajarlah. Mungkin kalau saya dah cari itu ada orang ganti, tak pula ajar. Macam mana saya cakap malam dekat Balai Pandan. Sementara ada orang tegur, dengar. Ada tegur, dengar. Kita mesti tahu apa yang kita mesti tahu. Dan jangan ambil peduli apa yang kita tak mesti tahu. Tahu? Jangan risau kalau kita benda ni tak tahu, tak apa. Tak apa, jangan risau. Kisah-kisah artis ke apa benda ke gini ke. Tak tahu, tak apa. Tak tahu. Kalau tahu pun tak ada masalah lah. Tapi tak tahu, tak tahu. Tapi benda yang mesti tahu, yang menyebabkan kalau tak tahu, nanti dia susah dekat alam barzah. Tu dia kena ambil tahu. Dan dia kena tahu. Ini bukan wakiki wakik. Wakik ni tambahlah perkataan hakikat. Wakik, salah je tu, wakik.
Kena tahu cepat. Sebab tak tahu besok ni cerita apa kat kita ni. Adik ipar saya WhatsApp, dia kata dalam grup keluarga kawan kerja dia 51 tahun jatuh motor. Ada gambar dia jatuh motor. Kerja kat KLIA, jatuh motor meninggal. Kena gesek dengan lori, jatuh. Malam anak saya telefon, Soleha. Dia kata cikgu yang sama dengan dia pergi ke, baru-baru ni diorang dah pergi apa? Alah kat Pahang yang naik bot tu ni, Taman Negara. Dia kata cikgu tu pun samalah, cikgu tu umur dia dekat-dekat 50. Anak dia tingkatan 3 naik motor, kena langgar kereta meninggal. Dekat Kota Warisan dia kata. Jadi polis tahan kereta ni, ada 2 orang budak lah dalam kereta ni. Dia cakap dia yang bawa, Budak dewasa lah. Anak dia meninggal dekat tempat kejadian. 15 tahun usia. Apa yang kita nak cakap, 50 tahun pun pergi, 15 tahun pun pergi. Kalau budak 15 tahun tu, macam saya cakap kan, dia tahu kejap lagi dia akan langgar kereta, rasa-rasa dia nak bawa motor tak? 15 tahun kau ada lesen tau. Tahu tak? Pandai lesen. Dulu abang saya kata, kawan anak dia, umur belasan tahun lah gitulah. Bawa motor kat taman. Langgar budak. Budak ni koma. Langgar budak-budak yang 3-4 tahun ni lah. Tak tahu macam mana dia langgar kan. Budak tu kena hantar keluar jahat dia. Saya dengar gitu. Allah, tak tahu macam mana kan. Lepas tu, sementara kita ni boleh dengar, kita boleh lihat, kita boleh belajar kan. Kita boleh faham. Dan Allah mengekalkan kehendak kita tak belajar, kita pergi belajar. Tak kira dah belajar kat ofis ke, belajar kat rumah ke, hari Sabtu pergi kelas ke, carikan kawan yang sesama belajar agama, pergi. Dan ilmu yang pertama, yang maha penting, yang sangat penting ialah ni. Yang banyak orang tinggalkan dan sekarang ni kat masjid jarang orang nak ajar sampai 20. Pergi tengok masjid, tengok. Pergi tengok masjid, tengok jadual kuliah dia. Kita boleh nampak. Yang banyak yang belajar ni kadang-kadang bukan fardu ain. Belajar hadis, belajar tafsir, itu bukan fardu ain. Kena faham Bukan saya kata jangan belajar, tak. Baca syama'il, itu bukan fardu ain. Hadis 40, itu bukan fardu ain. Kadang-kadang panggil pula ustaz popular, ramai datang, kisah di alam barzah. Itu fardu ain hanya sebahagian kecil daripada bab tauhid. Bukan benda yang utama. Tapi benda utama tu ini yang jarang orang belajar. Lepas tu kalau rumah kita ada orang buka kitab, belajar daripada 20, kita beruntung. Tak payah pergi jauh. Hanya kat ofis ni dah ada kan. Dah lah kat ofis ni ada, kita ni datang belajar. Tak dipotong gaji kita. Malahan buat kita tak apalah kau pergilah, kau 9 kan kau masuk kerja. Dia tak kisah. Kalau dalam keadaan macam ni pun masih tak nak belajar, maknanya Allah Ta'ala tak izinkan kita kenal dia. Dan Allah Ta'ala memang kena terima amalan kita. Itu sebenarnya hakikat lah. Itu sebenarnya hakikat. Lepas tu minta dengan Allah, datangkan kehendak ni, kekalkan kehendak ni sampai kita faham, sampai kita mati. Memang tak tahu tau, 20 ni. Dia tak tahu kepentingan. Kadang dia tahu, tapi dia tidak diberi kebenaran oleh Allah untuk mengenal Allah. Maknanya Allah memang tak nak terima amal dia. Adalah dosa-dosa yang dia buat. Mungkin dia buat dosa sama bapak dia dulu kan. Atau ada benda yang latih dia letak cinta daripada dunia. Dia letak cinta daripada suami dia lebih daripada Allah. Dia letak cinta dunia, cinta anak, cinta apa daripada Allah. Dia utamakan benda lain daripada Allah. Jadi Allah pun melepas tangan, okey kau tak payah kenal aku dan kau tak payahlah belajar, kau tak payah. Amalan kau semua aku tak terima dah. Kau mati dalam keadaan kafir di sisi Allah. Ni bahaya kan? Ni bahaya. Bukan semua orang tau nak belajar tauhid ni. Sungguh saya cakap. Tapi kalau Allah dah beri kita satu benda yang kita rasa, aku nak belajar. Waktu tu tak siapa menghalang. Kenapa? Allah yang hantar. Allah hantar. Macam mana orang-orang yang biasa pergi masjid ni. Pergi sembahyang Jumaat kan. Kadang-kadang pukul 4 pagi sampai rumah. Nampak subuh dekat masjid dah. Kau balik bila? Tadi pukul 5 sampai rumah tu.
Kalau ikut pukul 5 sampai tu bukan tak penat tau. Penat. Dengan ambil barang, dengan tunggu dekat Jeddah, dengan gitu 8 jam setengah flight. Lepas tu sampai gini, tunggu air zam-zam gitu gini, tunggu anak ambil apa gini, balik rumah pukul 5. Tapi dia boleh pergi masjid 5.30, pukul 6 dia kena tubuh. Dekat masjid. Kalau dalam rumah pun boleh juga. Kenapa? Dia ni hati dia tertarik pada masjid. Pada dia kalau tak sembahyang kat masjid, dia rasa macam satu benda yang masalah pada dia. Walaupun benda ni hanyalah fardu kifayah. Bila Allah tarik dia, Allah panggil dia, siapa boleh tahan? Kepenatan pun tak tahan dia. Tapi kalau Allah tak panggil dia, tak penat pun dia tak datang. Dia di rumah pun lama dengar orang azan, tapi Allah tak panggil dia, tak datang. Sama je belajar agama. Kalau orang yang biasa pergi majlis ilmu, sibuk je mana pun, malam-malam dia cari ruang. Tak dapat masa ni, masa ni. Tak dapat masa ni, masa ni. Dia cuba adjust diri dia. Kenapa? Allah yang panggil dia datang. Untuk kenal dia, untuk diterima amal dia, agar dia jangan mati dalam kesesatan. Itu semua hakikat yang di sebaliknya kita tak nampak lah. Lepas tu diberi kita untuk membina alasan, oh aku anak kecil lah, oh aku sibuk lah, aku gini lah, aku gitu lah. Bila masa aku nak belajar, hari Sabtu aku nak kena gini lah, nak tengok anak kat asrama, nak pergi rumah kahwin lah. Pantang dapat jemputan, mesti buka dia ada. Sampai dia meninggalkan benda-benda yang wajib dibuat. Jadi kalau dia ikut jemputan banyak dalam grup orang jemput. Tapi tak semua dia pergi. Kalau berlanggan kelas, saya tak pergi. Kecuali kalau anak-anak buah ni, tu saya tak boleh elak lah. Tapi kalau kawan-kawan ni, saya kata saya ada kelas. Saya ada kelas. Misi utama sebab kita mengajar ni hukum dia, kalau kita tahu mengajar ni hukum dia wajib. Jadi wajib untuk kita mengajar. Orang yang belajar tu jadi wajib. Jadi bertemulah dua wajib ni. Bila bertemu dua wajib ni, masing-masing akan mendapat pahala ibadah. Kenapa? Melaksanakan yang wajib. Okey. Lepas tu, sebelum kita masuk kepada 20 ni, satu, kita dah cakap betapa pentingnya makrifatullah ni. Lepas tu, kita nak tulis ni pula. Fakta-fakta mengenai sifat 20. Tulis ni pula. Buat dalam bentuk rajah. Fakta sifat 20. Itu saya ada buat peperiksaan dekat surau. Saya tak tahulah kalau orang sini periksa, saya tak tahulah apa benda dia jawab, saya tak tahulah. Tapi kalau tengok muka macam tak terjawab. Kalau kita dah lama mengajar kan, kita tengok muka orang kita tahu tau. Ini tak kerti apa ni, betul. Nanti kecil-kecil tak kerti apa. Kalau saya tunjuk soalan dia ni soalan dia tau. Rasa boleh jawab tak? Ni 5 soalan ni. Dia belum detail lagi. Dia nombor 2 tu. Terangkan apa yang dia faham mengenai sifat 20. Ni yang cerita ni. Ni soalan dekat surau tadi lah. Kalau ada staff lain, staff lain yang sama-sama satu department dekat 10, dekat 7 ni, dia tanya kau belajar apa Tauhid. Tauhid ni apa? Itu soalan pertama tu. Ilmu tauhid ni ilmu apa? Tauhid lah, ilmu agama. Ilmu apa? Belajar apa? Tak boleh jawab, mana tak faham, tak tahu. Tadi belajar apa? Tadi belajar mula nak belajar, ni tak lama lagi nak masuk wujud. Wujud ni apa? Wujud ni sifat 20 lah, yang pertama wujud. Sifat 20 ni apa? Itu soalan yang kedua. Ramai orang tak tahu sifat 20 ni apa. Dia belajar, kan tak tahu. Ada setengah ni tak tahu dan tak belajar langsung. Dia tak sedar. Orang tak belajar sifat 20 ni tak kenal Allah. Dia tak sedar. Orang tak kenal Allah ni. Allah tak terima semayang dia, tak terima puasa dia, tak terima haji umrah dia, walaupun dia mengerjakan semayang 5 hari, walaupun dia puasa setiap Ramadan, dan walaupun dia mengunjung umrah dan haji setahun. Dalam kitab Usul Tahqiq, dia cakap gitu. Jalan pun cakap gitu juga. Lepas tu kalau tak kenal Allah ni, bimbang-bimbang lah sikit. Bimbang-bimbang lah sikit. Kalau Allah bagi kita ni bimbang lah sikit. Saya selalu lepas periksa saya bagi jawapan.
Dan saya nak mereka betulkan lah, inilah jawapan dia. Ilmu tauhid ni ilmu apa? Nama dia apa? Nama-nama lain dia apa? Bahasan dia apa? Tempat ambil dia apa? Penyusun dia apa? Hukum dia apa? Nisbah dia apa? Tu Fathah sifat 20. Ini semua jawapan ni. Ini semua jawapan ni. Apakah beza zat dengan sifat? Ini semua jawapan ni. Tapi kalau tu saya dah ajar lah. Ini pun saya dah ajar juga. Tapi tak tahu ingat tak ingat lah. Waktu ni. Rukun sadar, sadar ni semua saya dah ajar dah. Jadi kita buat periksa ni bukan tujuan apa. Tujuan dia bukan nak kata pasal bodoh pasal pandai. Tujuan dia agar pelajar ni mesti ada usaha nak ulang kaji dan faham dan dapat. Kenapa? Macam mana dia ulang kaji nak dapat diploma dan dia tahu bila dia diploma dia boleh membaiki karier dia. Dia ada ijazah, dia boleh membaiki karier dia. Ada orang ada ijazah ambil master untuk baiki karier dia. Ada yang ambil PhD untuk baiki karier kehidupan dia. Ramai tak orang ambil master? Ramai. Saya dulu lepas diploma ada kawan ajak saya pergi ambil ijazah kat Skudai. UTM buat. Masa tu off campus tak banyak. Tak ada online. Diorang pergi hari Sabtu. Hari Sabtu lepas kerja, terus bawa beg, kongsi kereta. Minggu ni kereta aku. Minggu depan kereta kau. Mereka pergi Skudai. Skudai. Tidur sana. Sampai sana dah petang dah nak malam dah. Maghrib sampai. Besok pagi kelas. Pukul 8 ke 5. Lepas tu balik. Hari Senin kerja. Mereka buat setiap minggu. Dalam masa 4-3 tahun, orang diploma dapat ijazah. Dapat ijazah, tunjuklah dengan bos. Bos dah ada ijazah. Jadi kalau ada peluang nak naik pangkat, dia budak ni akan diutamakan lah. Sebab ada degree. Ada paper lah betul, paper. Sanggup. Bila cuti tak ada lah pergi. Diorang ajak saya tak nak. Saya kata saya nak belajar agama. Jadi weekend saya belajar agama. Saya tak belajar akademik lah. Sebab saya dah sekolah ni diploma dah lah saya kata. Saya pegang gitulah, tapi tak salah lah nak ambil ijazah. Kenapa mereka sanggup pergi, sanggup pulang? Kenapa sanggup usah bayar? Sebab mereka nampak benda ni memang betul lah kan? Tak apa, tak salah. Mereka nampak benda ni akan membantu mereka untuk kari kehidupan mereka lebih baik. Tapi tahu tak kehidupan kita yang akan datang ni, pada alam barzah ni, dia akan jadi teruk dan terseksa kalau kita tak kenal Allah. Ini kita tak nampak. Banyak orang tak nampak. Dan benda ni tak diwar-warkan. Tapi benda-benda akademik ni diwar-warkan. Masuk universiti, cakap dengan anak besok kau kerja dapat pangkat besar, tak apa, tak salah. Tapi benda agama ni banyak orang tak berapa kisah. Tak nak ikut arus ni. Arus ni betul-betul dia macam banjir yang merosakkan tau. Arus ni. Arus nampak akademik ni penting, agama nombor 2. Lepas tu saya tengok. Dan anak-anak menantu pun cakap. Yang ngajar sekolah agama petang-petang di kapal. Macam anak saya ada seorang ngajar kapal sekarang. Yang lain dah masuk kerajaan. Dia kata kalau musim peksa, sekolah agama petang ni kosong. Tak ada budak. Kenapa? Mak dia kata dia ambil agama lah pergi peksa ni belajar baca buku peksa. Atau ada musim-musim kurikulum. Tahu? Budak-budak petang-petang pergi main bola kat sekolah. Ada main chess ke main catur ke. Ada program ke. Sekolah agama kosong. Pada mak bapak ni akademik ni nombor 1. Agama ni samping-samping ni, tengok. Tu yang lahir anak-anak jadi jurutera rasuah, jadi doktor tak ikhlas kerja. Ni lah, tak ada agama. Saya cakap dulu, diorang panggil saya dulu pergi ceramah dekat Mahsa, atau Mahsa tak? M-A-H-S-A. Dekat asrama dia. Asrama dia ni dia ada sewa satu rumah awam lah, flat. Bawahan surau. Jadi dia suruh budak-budak ni turun kat surau. Mahsa College. Saya cakap dengan anak-anak ni, saya cakap, kalau you proud to be a doctor kan. Dia orang ni semua bakal doktor. Doktor ni ke apa, MA ke apa kan. Dia kata zakat you nak bangga doktor. Oh, kapi you ramai doktor. You nak cakap apa? You doktor pakar. You tahu pasal jantung, you tahu pasal ENT. Orang kapi you ramai. Tapi apa nilai jadi doktor tapi hukum agama tak erti. Jadi doktor ortopedik, orang patah tangan. Cakap doktor saya nak ambil wuduk di mana? Oh saya tak tahulah, tanya ustaz. Apa nilai dalam agama, apa nilai? Macam sampah dia kata. Wah dia pandang lain macam nak gaduh dia. Saya cakap benda reti, saya cakap betul. Saya cakap betul. Apa nilai? Maksudnya ada segi doktor tak apa. Tapi mestilah ada agama nanti. Tuhan tak kenal. Agama tak tahu, Tuhan tak kenal. Itu yang tangkap songsang-songsang tu doktor pun tu. Kau tak yang tangkap songsang-songsang? Kau songsang tak? Bukan beranak songsang. Kau tak songsang tu?
Tengok senarai orang dia senaraikan orang-orang yang bekerja, nampak? Ada PTD, ada cikgu, ada doktor. Takkan orang tak tahu kenapa tak tahu? Orang tahu. Dia tahu tak masalah? Tahu. Tapi kenapa? Tak ada agama. Tengok. Kau takkan ada akademik yang nothing tau. Dia cakap betul. Kau tak ada agama lah. Tapi eloknya ada akademik, ada agama. Itu yang paling bagus. Apa ada orang tu? Bukan barang tau. Lepas tu barulah jabatan dia gantung kerja lah. Memang kena gantung kerja. Kalau saya dia buang. Bahaya. Kalau dia cikgu dia ada perangai begitu habislah nak murid dia tak? Dia warden. Warden asrama lelaki. Dia ada perangai gini. Habislah nak murid dia. Kita pun tak nak hantar. Cikgu dia ni dia gitu. Tengok senarai. Pejabat awam berapa orang. Tengok Muslim 100 lebih. Non-Muslim 70 orang. Tengok. Patut orang ni kena ambil tindakan ni. Ambil lah tindakan undang-undang. Betul. Kalau dia biar mereka dia berada tengah masyarakat. Kena panggil mereka konseling. Paksa mereka masuk ke sekolah agama. Kenal Allah. Tahu tak kau buat ni Nabi Lut punya perbuatan. Kau tahu tak ni Nabi Lut perbuatan ni. Kau tak Nabi Lut ni turun bala ni sebab ni. Dia angkat je bumi dia terbalik. Cerita dengan dia orang. Sampai mereka otak mereka ada nampak sikit. Binatang pun tak ada buat jantan-jantan tau. Betul tak? Lepas tu orang kata kalau macam ni dia lebih teruk dari binatang. Binatang tak buat. Aku dengan jantan. Tengok apa dia buat. Pasal kamera 24 jam. Dia tak buat. Dia. Kucing jantan ada dia buat. Buat benda gini. Mana ada? Lepas tu orang kata kalau buat ni maknanya otak dia teruk dari binatang. Itulah. Tapi mereka ni mesti diberi ruang untuk sedar lah kan. Bukan nak biar dia meningkup. Tak. Tapi dia panggil mereka untuk dibincang kenapa. Dulu abang saya ada dia cerita dia belajar overseas. Dia kata dia ada kenal budaknya ni. Budak Melayu tau. Jadi abang saya ni cubalah cakap kan. Kenapa kau buat macam ni? Yang gitulah. Mereka beri alasan yang kalau kata akal tu mungkin boleh terima lah. Tapi salah dari segi Islam. Dia kata apa tau? Kalau bercerita dengan perempuan ni leceh mengajuk lah apalah. Dia kata dengan lelaki senang. Oi! Itu antara alasan yang dia beri lah. Kalau kau perempuan ni leceh lah, nak mengajuk, nak pujuk lah apa. Dengan lelaki tak mengajuk kata senang. Cerita dengan lelaki. Sampai peringkat ada yang try nak pergi kahwin. Buat satu ikatan dokumentasi kan. Ada negeri yang boleh. Tapi fikir dia dah melanggar satu kendak fitrah yang pelik lah kan, yang pelik lah. Mana ada orang nak berpasangan. Tu kalau pasangan ni, kalau lelaki pasangan dia perempuan kan, gitu kan. Lelaki pasangan dia perempuan pasangan lelaki. Nampak kisah Nabi dalam kitab apa? Tafsir dulu saya belajar, saya kalau tafsir ni saya belajar tafsir Nurul Ihsan. Saya belajar tafsir Nurul Ihsan. Ustaz yang sama jugalah saya belajar PK Sabil dan Mutadin. Ustaz sama lah. Waktu dulu ni lama lah ni 1964 saya belajar. Dalam tafsir Nurul Ihsan tu dia menceritakan bagaimana malaikat apa? Jibril, Mikail, Israfil. Contohnya 3 malaikat ni turun berziarah kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan dia berkata, Nabi Allah Ibrahim ni tak tahu ni malaikat. Dia ajaknya makan. Malaikat memang tak, kami ni malaikat. Dia kenalkan diri dia. Dia punya ni manusia. Kenapa kau datang rumah aku? Nabi Ibrahim ni malaikat maut tu pernah datang ziarah dia, berbual dengan dia. Kenapa kau datang ziarah aku? Aku nak beritahu engkau akan dapat anak daripada isteri ni. Dia kan ada 2 isteri kan? Siti Hajar, Siti Sarah kan. Kau akan dapat anak daripada isteri ni. Maka isteri dia ketawa, macam mana aku dapat anak? Bukankah aku seorang yang mandul? Kami telah tua pada usia yang dekat 100 tahun. Jadi malaikat kata, tidakkah kau yakin dengan kuasa Allah? Gitulah cerita dia. Dia kata sebenarnya kami ni dalam perjalanan nak pergi ke kaum Nabi Lut. Nak terbalikkan bumi tu. Nabi Ibrahim kata apa? Janganlah engkau apa-apakan Lut. Lut tu saudara kami, dia kata. Itu dalam dialog dalam kitab Yunusan. Tak, kami akan apa? Seksa orang-orang yang itulah yang buat lewat-lewat ni lah. Malaikat ni bila dia menyerupai manusia, muka dia cantik.
Allah jadikan muka lelaki yang cantik. Jadi bila mereka pergi kat rumah Nabi Lut, isteri Nabi Lut ni, dia cakap dengan orang kampung yang lelaki-lelaki ni, yang sorang-sorang ni, dia kata rumah aku ada lelaki tampan datang. Jadi mereka ni ketuk rumah Nabi Lut ni, jerit, Lut, kau bagi kami lelaki tu. Lut kata, kenapa kan kau masih lagi nak pada lelaki? Kalau kau nak, kau ambil lah anak aku yang perempuan ni, jadilah isteri kamu. Tak nak, kami nak lelaki. Ni geng-geng ni. Tengok pelik Kita kata pelik, kalau dia biasa. Akhirnya mereka roboh rumah Nabi Lut, maka dilibaslah mereka itu dengan malaikat Mikail, dengan sayap dia, dilibas mereka semua buta. Lepas tu pada malam tu lah, dia ajak Nabi Lut ni jalan ke depan, jangan pada belakang, dan malaikat Mikail itu menyocok sayap dia kiri dan kanan tanah dan mengangkatnya hinggakan ayam kokok itu didengar oleh malaikat di langit dan terbalikkan. Itu yang Lot mati tu. Punya dahsyat penghinaan pada orang-orang yang songsang ni. Tapi benda ni sekarang ni jadi kelab. Ada kelab, ada FB, ada WhatsApp group dia, saya dengar lah, saya tak tahulah. Kenapa Sedangkan ini dia bukan tak bagus. Nampak? Kalau doktor bukan calon orang tau, boleh doktor tau tak? Boleh ke dapat SPM 8D jadi doktor? Boleh? Apply doktor, SPM 5B, 4C, 3D, boleh? Ini kokohnya AA yang banyak tau. Maknanya dia ni tajam tau. Tajam. Tapi kalau akal tajam, walaupun dia tajam, tapi tidak diletak dia dengan agama, dia akan menilau. Macam mana kipas ni, yang berfungsi ni, yang boleh bernafas pada orang, tidak diikat dengan betul, dia jatuh, dia libas semua orang. Ni. Nothing to be proud. Kalau jadi orang yang berkarier, jadi IR, jadi accountant, jadi arkitek, jadi doktor pakar. Dulu ada budak pejabat, tak ajar pejabat tu dah. Dia orang dah sibuk, dia tak ada nak buat kelas. Dia kata dia ada kawan dia yang geng-geng ni lah. Dia kata, Ustaz tahu tak, dalam tu ada doktor, dia kata. Saya kata, yelah bukan semua, dia kata. Yelah bukan semua, tapi ada. Saya kata, saya tahu lama dah, dia kata. Saya tahu lama dah, dia kata. Saya tahu cerita lah macam ni saya tahu kan. Tapi saya tahu lama dah. Nak buktikan apa walaupun dia ni akademik mereka ni baik kalau mereka tak ada agama, mereka jadi tu. Jadi tu. Satu kalau ada budak perempuan suka dengan anak kita kena kawal satu hal, tapi itu agak normal bila anak lelaki kita suka budak perempuan. Tapi kalau budak lelaki suka anak kita dan anak kita suka budak lelaki, ni bahaya. Kalau anak baji kita, dia kata, Mak, budak sekolah lelaki tu seksi lah Mak. Jaga. Saya dengar perkataan ni daripada orang-orang yang macam ni. Saya pernah dengar dengan telinga saya. Bila ada orang tanya dia tentang seseorang lelaki, artis, what do you think about him? Kat sini tanya dia kata, quite sexy person. Rupanya budak ni geng-geng ni. Kalau orang lelaki kata lelaki seksi, kau siap. Kalau orang lelaki kata perempuan seksi, itu normal. Walaupun tak bagus lah dia melihat perempuan ni kan. Saya takut lah sekarang. Saya tak lupa cerita abang saya. Abang saya kata, kawan dia cerita dekat sekolah anak dia. Budak lelaki ni, budak darjah 6. Dia selalu cakap dia kelas tambahan. Dia sekolah pagi baik lambat. Kali bapak dia ni lama syak. Dia kawan baik dengan jiran. Budak jiran dia pun sama. Baik lambat. Sama-sama dengan dia balik lah. Kata kelas tambahan. Jadi bapak dia ni kontak dengan bapak budak sebelah ni. Dia kata, kita pergi sekolah nak? Dia tanya. Betul ke sekolah tambahan? Sampai dia, masa zaman tu tak ada WhatsApp. Nak tanya cikgu. Dia pergi sekolah tengok budak tu, cikgu kata tak ada. Tak pernah kami sekolah tambahan. Tak pernah. Padahal dah bulan-bulan dia kata kelas tambahan ni. Sebab nak kata nak periksa darjah 6. Dulu periksa darjah 6 Hari dipanggil budak tu pergi pejabat. Ini cerita betul Dia dipanggil pejabat. Masa tu budak tu bawa sampai sekolah, ada beg sekolah. Jadi cikgu disiplin ni buka beg. Dalam beg ada pakaian perempuan. Budak ni rupanya padan dah mak bapak dia perasan dia banyak duit, dia jadi pelacur lelaki.
pada usia darjah 6. Bapak dia yang seorang ni pingsan dekat pejabat sekolah. Terkejut. Dalam tu ada gincu. Tu gincu lah. Ada yang perempuan pakai tu, apa benda pek, peloles lah. Apa tu nama tu? Itulah, bukan gitulah. Dia menjadi pelacur lelaki yang berpakaian perempuan pada ada beberapa customer kan, tak tahulah macam mana kan. Tapi bila balik, dia macam biasa. Akhirnya budak ni mengaku dia ketagih pada homoseksual ni. Allah, darjah 6 tau. Rosak. Saya dulu masa pergi Sabah kali pertama, 2001. Saya pergi Tawau. Saya duduk Sabah 28 hari. Saya kerja lah pergi kat Sabah. Pergi Telkom. Saya buat tu, saya auditor. Sampai Tawau, saya nampak budak-budak tengah makan, budak-budak tarik kasut saya, nak lap. Budak-budak yang, tahu tak budak ni kan? Tahu kan? Budak kadang-kadang ni. Jadi, saya kesian. Saya tak elak, saya bagi dia duit. Lepas tu ramai datang. Lepas tu orang kedai tu halau dia. Lepas tu kedai tu kata, bang, abang jangan bagi duit dia. Nanti kami makan minum kami bagi dia orang gitu. Kami yang tanggung makan minum. Kalau abang bagi duit nanti dia beli gam. Abang tak percaya nanti petang besok abang pergi depan pasar tepi longkang abang tengok. Saya pergi lah. Betul lah. Dia taruh gam kat sini, dia ambil dia punya baju, dia tutup. Lepas tu terlentang lah tepi longkang. Saya pernah berbual dengan dia orang ni. Usia mereka 6, 7, 8, tahu? 9, tahu tak umur dia orang? Masa tu anak saya umur ni lah. Tahu? Tahun 2001 anak saya besar-besar ni lah. Anak saya yang pertama lahir tahun 90, berapa 91, 90 kot gitu. Jadi bila tahun 2001 ni anak saya dia jatuh lah umur dia. Saya bila tengok, saya balik hotel, saya kawan saya kata, kenapa kau nangis? Saya kenal dengan budak-budak ni. Sebab budak-budak ni bayar anak aku. Kalau dah 8 tahun dah hayal gam, 7 tahun hayal gam, dia dah tak ada masa depan. Tahu? Allah hai. Tu punca dia apa tu? Dia tidak kenal pada agama. Allah, minta lindung lah ya Allah. Minta lindung Doa. Janganlah keluarga kita jadi macam ni. Minta lah dengan Allah tunggu-tunggu. Biarlah tak jadi jurutera pun tak apa lah. Janji-janji orang beragama. Jadi jurutera pula sibuk lah siang malam. Bukan jurutera, kerani. DG 19 pun sibuk siang malam. Bukan sini lah, sini tak, sini malam-malam belajar agama kan, tahu. Dulu ada lagu kan, apa nak jadi, sampai sekarang masih kerani, apa nak jadi. Kan lagu macam Talim ni. Ni. Ini apa ni, sifat 20 ni apa fakta pertama dia? Dia adalah rumusan dari sifat kesempurnaan Allah yang tiada terhingga bilangannya. Dia adalah rumusan dari sifat kesempurnaan Allah yang tiada terhingga bilangannya. Maknanya bilangan dia berapa? Tak terhingga. Ni. Tak tinggal ni. Lepas tu tambahlah lagi satu nota agar faham. Bila faham, bila kita masuk ke 20 baru kita seronok. Oh ni dia sifat 20 ni pun nampak. Seronok anda nampak, dia nampak. Apakah sifat kesempurnaan Allah? Ni, kesempurnaan ni apa? Kesempurnaan ni bermakna apa? Sifat yang melayakkan Allah itu dipanggil berkuasa, berkehendak, kekal. Itulah 20 tu. Ulama yang ni.
rumusan. Sifat ni apa? Tulislah dengan mudah-mudah dulu. Jangan pergi jauh-jauh lagi. Ini kelas tadika. Kelas tadika ni dia belajar-belajar makan-makan. Tu dia makan tu. Tu Syed ni. Dulu kan saya kecil, orang tak panggil tadika je. Orang panggil sekolah makan. Sekolah makan. Dulu orang panggil betul sekolah makan-makan. Kerja makan dia kerja. Makan biskut Mary. Dulu makan biskut. Dulu makan biskut. Sekolah makan-makan. Lepas tu banyak kelas ni makan-makan sebab apa? Dia macam kelas tadika lah. Ni, sifat. Ustaz ni cakap banyak aku tak bagi dia minum kau tahu. Sifat ni apa? Apa perkataan mula-mula Syahid nak tahu cakap sifat? Apa perkataan mula-mula? Nak ketangkap dia punya permulaan. Apa? Apa Wan? Ciri. Syahid dia tak menjawab, dia tak baduk je Jom kata riak Ustaz. Jangan tanya saya. Wan lah. Wan jawab ciri. Ciri. Ciri-ciri yang menerangkan akan zat. Nak cerita zat Allah ni tak boleh cerita macam kita kata Allah ni gemuk besar. Bukan, dia bukan begitu. Dan dia terangkan melalui sifat-sifat yang ada pada dia. Itu nama dia sifat. Ciri-ciri yang ada pada dia. Itu nama dia sifat. Jadi sifat kesempurnaan ni ulama kata bilangan ni tak sehingga. Nak kata Allah ni berkuasa, lagi gini, lagi ni, lagi Allah buat ni, lagi berkuasa. Allah berkendak gini, hujan, panas, banjir, macam-macam. Dan kita tak boleh limitkan, kita tinggal. Tapi dirumuskan oleh ulama supaya mudah kita faham yang besar-besar ni yang ni. Ni, rumusan ni. Lagi apa? Disediakan dan disepakati oleh ulama. Bukan kita buat. Ulama buat. Ulama apa? Ulama tauhid. Yang mahir ni tauhid. Ulama lain pun mahir juga. Tapi kalau tauhid ni, itulah rujukan dia. Ada ulama-ulama tentu lah ni rujuk ni. Ni. Sifat-sifat inilah yang wajib wajib apa? Satu, diketahui. Apa diketahui? Dikenal. Bukan saja tahu ni tadi, tak. Dikenal. Dan dua, diyakini dengan jazam. Jazam. Tulislah lagi nota jazam ni apa. Nanti tak faham, nanti susah. Minta Allah bagi kita faham lah kan. Minta Allah bagi kita faham. Kita ni ikhtiar. Keyakinan yang tidak dicelahi. Ini keyakinan oleh rasa. Bila keyakinan ni kat hati. Hati ni ada rasa. Syak, zan dan waham. Wan, surau kat rumah ada belajar pasal 20 kan? Tak ada Cari orang ajar sifat 20. Ajar perlahan lah. Perlahan ajar kan. Jangan kejut, tak faham. Keyakinan. Jadi jazam ni jenis keyakinan. Keyakinan ni ada yang jazam, ada yang tak jazam. Yang tak jazam itulah nama dia syak, zan dan waham. Syak ni apa? Syak ni sama berat, yakin tak yakin. Zan ni apa? Zan ni berat pada yakin, tapi tak 100%. Waham ni berat tak yakin, yakin juga sikit.
Tu syak dan waham. Itu fakta sifat 20 ni yang ketahui lah ni lah. Ni. Hukum mempelajari. Ni. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, kami online tak? Okey. Kan kat mana? Kejap. Hukum mempelajari sebesar fardu ain kerana ianya mengesahkan akan beriman kepada Allah dan ianya syarat untuk mengesahkan segala amal. Wah, ni this is the most important fact everybody need to know. Faham tak saya cakap Jawa? Faham okey. Kalau tak faham menakutkan. Ustaz, kami online tak nampak skrin. Tak apa, korang dah pandai dah habis belajar. Kami beginner Ustaz, ada yang beginners. Ada yang beginner? Okey, kita jap. Ya. Ada skrin Ustaz. Tapi nampak saya nampak. Ada. Skrin ada. Adalah, saya dah share dah. Ada. Internet tu tak kuat tu. Ambil yang megabyte sikit. Lepas tu banyak tengok YouTube. Tengok TikTok. Habis. Nak belajar dah tak ada dah. Ambil lah yang tinggi-tinggi sikit. Yang mahal sikit. Rumah saya tu 200 lebih. 224. Ustaz kita Saicom dulu. Kerja Saicom. Saicom tak Saicom. Tak payah bil mampu dia potong. Dulu tak apa. Dulu bil free Lepas tu dapat 4 line ada murah. Sekarang kau tak bayar, Saicom tak Saicom. Dia beli apa? Dulu roaming free, apa free. Ni, hukum melajari Ini pada 20. Apa fakta dia ni? Yang terakhir, disusun, tulislah apa ni. Disusun hanya tertib akal sahaja. Ertinya untuk memudahkan kefahaman, bukan tertib hakiki. Bracket, kerana sifat Allah itu tiadalah bersusun atau berbilang. Bukan kata Allah ni kena melihat baru mendengar. Tak. Itu hanya susunan untuk memudahkan kefahaman saja. Okey. Inilah yang dikatakan cara dasarnya, inilah yang dikatakan sifat 20. Salin.
Mutadah sekali kita buat dekat Syahid level pula. Tingkat 14. Dasar-dasar antarabangsa. 11 dekat 11. Dah pindah je 11. Umur 11 kan? Oh bukan 14. 14 apa? HR. Oh. Boleh Syahid belanja nasi kerabu ke apa ke? Okey. Apa barang tak kerabu? Pizza lah. Okey. Orang kata tingkat 11 kalau daripada malam-malam dari bawah nampak cahaya Syed ni. Tu ada orang yang beriman yang wali-wali lah. Nampak sebelah. Dekat lain tak nampak. Bodoh gelap, dia gelap. Main-main Wan. Orang kata lah dalam TikTok. Main-main. Orang kata TikTok. Orang kata ada wali temeluh. Aku tak tahu. Aku tak tahu cerita pula. Aku tak gajah cakap tak tahu. Betul. Dia kata bukan 14 ke? Bukan 11. Baru 11 tu baru teringat kisah kewalian seorang lelaki tu lah. Amin. Ya Allah. Gurau Syed Tak ada hang. Dah ni fakta. Okey. Nanti lagi 2 minggu baru kita terjun dalam sepak 20. Setelah kita kenal sepak 20 ni apa. Dah tahu kepentingan. Syed datanglah Syed. Jangan aku WhatsApp Syed lama tak nampak. Sibuk dah Ustaz. Betul tak sibuk. Cahaya tu jangan padamkan. Ini kejap muncul, kejap tak ada, kejap muncul. Datang. Ada job. Ada job tak job. Cakaplah bos belajar sifat 20 bos. Bos sifat 20 ni penting, bos tengok saya salin bagi. Tak tahu sifat 20 ni amalan tak sah bos. Oh ya ke dia kata, aku ikut ke sekali, bawa sekali. Amin bos sekali. Syahid sibuk jaga anak tu. Orang tak nyampuk dia sibuk jaga anak. Okey, kita sambung InsyaAllah. Cuma 3 minit ni. Bongkong marah tu lama sangat ni. Nanti baru kita baca. Nanti mutadah tanda. Baru kita baca wujud. Baru kita nampak. Nampak ni benda ni penting. Nampak benda ni kenapa? Untuk apa? Mana datang ni? Sebab ramai ni akhir zaman ni ramai orang kata tak wajib baca surah 20. Padahal wajib kenal Allah. Jadi ulama dah susunkan cara kenal Allah ni dengan pelajari surah 20. Gitulah. Banyak golongan-golongan ni. Orang muda ni tak wajib lah mana ada Nabi ajar surah 20. Nabi wajib, kita ni wajib kenal Allah. Jadi ulama ajar kita, disepakat kaedah dia, belajar surah 20. Untuk tu dulu kan belajar surah 20. Kan? Sampai bungkuk-bungkuk orang belajar tau. Bungkuk. Sebab baca sifat 20 daripada ada gigi, tak ada gigi, daripada tak ada uban, ada uban, tak ada cucu, ada cucu. Baca ulang. Mereka buat pantun apa, timbang tinggi sampai cucu atap, belum tumbuh gigi, pandai baca kitab kan. Tu aja dulu Sekarang timbang tinggi sampai cucu atap, dah tak ada gigi, sibuk baca WhatsApp. Kau belajar agama? Allah, sedih lah. Okey dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf, nanti jumpa lagi. Wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.